Salam sejahtera semua. Okey, yang sudah ikut Google Meet mungkin sudah faham. Miss sudah buat kelas melalui Google Meet. Video ini direkam untuk mereka yang tidak sempat ikut Google Meet tadi. Okey. So, kita tengok perbezaan antara litar bersiri dan litar selari. Okey, ini dalam buku ada buku guna sesiri, ada buku guna bersiri lah. Okey, so sama saja. Jadi cuba perhatikan daripada gambar aja apa perbezaan dia. Okey, litar bersiri ni dia satu wayar sahaja. Satu wayar sambung kepada dua mentol satu kali jalan. So litar bersiri, jadi bila kita tukar kepada gambar aja, kita lukis macam ni lah. Ini adalah mentol. Okey, ini adalah sel kering. So litar selari ini dia ada dua wayar. So mentol ini guna satu wayar, mentol yang lain lagi wayar yang berlainan lah. Ini nama dia litar selari. Okay. So apa bezanya dua jenis litar ini? Okay. Aktiviti ini sepatutnya kita jalankan di sekolah. Kita main sambung-sambung, okay, buat wayar, buat litar selari, buat litar bersiri. Tapi memandangkan kita PKP sekarang, tidak dapatlah kita buat. Okey. So, bincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri dan selari. Kita mau bincangkan apa kelebihan, apa kekurangan. So, litar bersiri yang macam ni, dia punya susunan dalam satu wayar. Kelebihan dia kita pasang macam ni ialah setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Okey, sebab dia satu kali jalan, arus dia sama tapi voltan dikongsi. Okey, arus sama, voltan dikongsi untuk litar bersiri. Okey, semua komponen dikawal oleh suis yang sama, kelebihan dia. Okey, contohnya dalam satu kawasan dewan yang besar, dia perlukan banyak lampu. Jadi kalau semua lampu tu kita pasang litar, bukan litar bersiri, kalau kita pasang suis yang berlainan, katakan dalam satu dewan tu ada 20 lampu, kamu pasang 20 suis, penatlah mau pasang satu-satu. So 5 lampu kita pasang litar bersiri, satu kali suis saja on, dia terus on semua. Itu kelebihan dia. Okey. So, kelebihan dia juga penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Maksudnya, makin kamu tambah bekalan voltan, okay, bateri ke apakah, dia akan membekalkan arus yang lebih besar. Nah, kekurangan dia, kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Maksud dia, kalau ini mentol rosak, kamu satu kali pasang wayar kan? Kalau mentol ini rosak, okay, mentol yang lain yang kamu pasang di belakang dia tidak akan dapat menyala. Sebab bila ini rosak, dia punya bekalan arus terputus. So, bila bekalan arus terputus, litar itu tidak akan berfungsi. Itu kekurangan dia. Okay, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. So, maksudnya alat elektrik tu akan kurang berfungsi bila arus tu berkurang. Okay? Setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Contohnya, kalau dalam satu rumah, kau pasang semua lampu dalam litar bersiri, satu kali wayar saja. Masuk rumah, on satu switch, satu rumah tu menyala. Okay? So, itu akan satu bazir elektrik, satu lagi mungkin kau mau di bilik tidur saja, okey. Jadi nanti kau tidak dapat off lampu di dapur, ruang tamu dan seterusnya. Okey. So itu ialah kekurangan dia. Setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan menyebabkan pembaziran. Itu kekurangan. Okey, kita tengok pula litar selari. Kelebihan dia, setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Okey, kalau dalam litar bersiri itu ialah kekurangan dia. Jadi kita pasang secara selari, itulah kelebihan dia. Boleh kawal suis berbeza. Okey, dan ruang tamu punya suis lain, bilik tidur punya suis lain, dapur punya suis lain. Okey, penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Kalau kita pasang macam ni,
Okey, semua boleh dapat arus yang sama. Okey, semua dia tidak menjejaskan ini dapat hidup, itu tidak dapat hidup disebabkan ini guna banyak current, itu guna sikit current begitu. Okey, dia tetap akan dapat arus yang sama. Okey. Kekurangan voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Okey. Berapa kau bekalkan di sini, berapa banyaklah dia dapat di sini. Okey, katakan di bateri ni kau guna yang 6 volt. Voltan ini mentol ini akan dapat 6 volt, ini pun dapat 6 volt. Sama rata. Okey, dia tidak kongsi-kongsi. So, untuk litar selari, dia ialah kongsi arus tapi voltan sama. Berbeza dengan litar bersiri tadi. Okey. So kita tengok rumus. Ini benda ni kamu ada belajar di RBT. Okey, rumus ini ialah cara mengira. Cara mengira dalam satu litar tu. Kalau kamu punya cita-cita ialah jadi elektrik punya orang, okey, kamu perlu belajar inilah. So arus untuk litar bersiri, arus sama dengan jumlah arus sama dengan I1 sama dengan I2. Tapi voltan ialah hasil tambah, so rintangan ialah hasil tambah jugalah. Okey. So itulah apa yang saya tekankan di sini. Untuk litar bersiri, arus sama, okey, voltan dikongsi. Dikongsi. Sebab ini adalah tambah, ini adalah sama. Okey, untuk litar selari terbalik. Okey, terbalik. Perhatikan. Okey, perhatikan dia terbalik. Jadi untuk litar selari arus dikongsi voltan sama. Okey, so rintangan berkesan untuk litar bersiri ialah R1 tambah R2. Untuk selari 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini kita mau tengok daripada contoh baru kita senang mau faham. Jadi sekarang saya akan terangkan contoh untuk litar bersiri. Okey. So litar bersiri contoh yang pertama, perhatikan dahulu gambar raja ini, pastikan dia litar apa. So kalau dia satu wayar, ini adalah litar bersiri. Okey. Lepas kau tahu litar bersiri, barulah kau boleh tahu rumus mana yang kau akan guna. Rumus ini kah? Rumus ini. So, cari rintangan berkesan bagi litar. Keseluruhan litar ini berapa jumlah rintangan yang berkesan maksudnya. Okey, jadi kita tengok rumus untuk litar bersiri. Rumus dia rintangan, okey, ini adalah jumlah rintangan sama dengan R1 tambah R2. Maksudnya rintangan yang pertama tambah dengan rintangan yang kedua. Okey, tapi dalam gambar raja ini dia ada 3 rintangan. Jadi tambah sajalah. So rintangan R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 lah. Jadi untuk soalan E, rintangan berkesan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Okey, ini R1, R2, R3. Jadi jumlah dia 6 ohm. Okey, so ini adalah jumlah rintangan berkesan bagi keseluruhan litar. Okey, so nilai arus yang mengalir dalam litar, kamu perlu tahu apa maklumat yang kamu ada sekarang. 3 volt dengan 6 ohm. Rintangan dia 6. Jadi untuk kira arus kita perlu guna segitiga ajaib. V I R. Kan? Ini sudah belajar kelas sebelumnya. Alright. So kita mau kira arus, kita tutup arus. So arus sama dengan apa yang kamu nampak, V per R. Tulis saja. So V berapa? Dalam gambar aja V yang dia bagi 3. Okey. Rintangan berapa kamu kira tadi? So 6. Jumlah rintangan kan, sebab kamu kira arus keseluruhan bah.
Jadi kita akan ambil jumlah rintangan lah. So 6. Jadi jawapan 0.5 okey, ampere. Sebab dia ialah arus. So siap. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Dua perintang R1 dan R2 disambung secara bersiri. Bulatkan kata kunci pada 1 liter seperti yang ditunjukkan dalam raja 7.12. Hitungkan rintangan berkesan. Okey, liter bersiri, rumus dia. Okey, rintangan berkesan R1 tambah R2. Kan? Jadi rintangan berkesan sama dengan R1 tambah R2 kan? R1 ialah berapa? 2. R2 ialah berapa? 2 juga. Jadi jawapan okey, 4 ohm. Untuk keseluruhan liter, okey, dia punya rintangan berkesan ialah 4 ohm. Keseluruhan liter, okey. Searus dalam liter. Keseluruhan liter maksudnya. So B. Lemak ini ngan. Okey. B arus sama juga kita guna segitiga ajaib. Okey, VIR. So arus kita mau cari tutup arus. So arus sama dengan V bahagi R. Okey, iaitu voltan kita berapa? Tengok di bateri. Voltan 6. Okey. Rintangan berapa tadi? Kamu kira keseluruhan 4. So jawapan 1.5 ampere. Alright. Black. Voltan V1, V2. Okey. Kalau kamu tengok dia pasang voltmeter di sini, bermaksud dia mau kira ini punya voltan sahaja. Daripada sini sampai sini sahaja. Jadi rintangan yang ada kaitan dengan V1 hanyalah R1. Okey. Untuk V2 dia mau kira voltan di sini sampai sini. Jadi rintangan yang berkaitan dengan V2 ialah R2. Itu ingat tak? Okey, jadi sekarang kita mau kira voltan 1. Macam mana? Sama juga segitiga ajaib. Okey, sini VIR. Okey, yang perlu kamu tahu di sini 1.5 yang kamu cari ini ialah keseluruhan. Bermaksud ammeter di sini 1.5 ampere. Okey. Kalau kamu tengok arus sama dengan I1, I2. Bermaksud kalau kau letak ammeter di sini, okey, dia tetap 1.5 ampere. Kalau letak di sini pun dia tetap 1.5 ampere sebab arus adalah sama. Jadi bermaksud di sini yang kecil ni pun 1.5 lah. Jadi saya mau kira C, V sama dengan apa? Tutup V, tengok segitiga di tepi, tutup V, kau akan dapat I darab R. Okey, so V, I ialah berapa tadi? 1.5. Darab dengan rintangan untuk V1 sahaja punya rintangan. Berapa? 2. Jadi jawapan 3.0 apa? Volt. Okey, ini V1. Okey, V2. V2. Sama jugalah. V kan? Tutup V, dapat I darab R. So, arus yang mengalir di V2 sama juga 1.5 sebab arus untuk keseluruhan liter adalah sama. Darab dengan rintangan pada V2, rintangan dia ialah 2 juga. So, jawapan 3.0 voltan. Okey, sama sajalah. Alright, soalan ketiga. Contoh 2. Raja di bawah menunjukkan 1 liter elektrik yang disambungkan secara bersiri dengan 3 sel kering setiapnya 1.5. Satu bateri 1.5. Dia pasang 3. Okey. Ini kamu kena ingat. Okey. So,
A. Bacaan voltmeter A. Bacaan voltmeter A, di sini kamu tengok voltmeter A dia pasang di bateri. Bermaksud dia mau kira daripada hujung sini sampai sini sahaja punya voltan. So, maksudnya dia mau kira sel kering punya voltan lah. Jadi untuk soalan A, bacaan voltmeter A sama dengan 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5. Kira 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5, jawapan dia 4.5 voltan. 4.5 volt, bukan voltan. 4.5 volt. Okay, so A siap. Okay, B. Bacaan ammeter X. Sini dia tanya berapa arus yang mengalir. Okay, so untuk selesaikan soalan ini, kita akan ada segitiga ajaib. Okay, V, I, R. Okay, untuk kira ammeter arus, kita perlu tutup I, kita dapat V bahagi R. Jadi kita tengok apa yang kita ada, apa yang kita tiada. Okay, saya guna pen liner. Apa yang kita ada? Arus ada, arus tiada. Okay, voltan ada, voltan ada. Kan? 4.5, kita guna 3 bateri. So, 4.5 di sini. Ini ada. R ada. R ada dia bagi terus-terus. Tiada kan? R dia tidak bagi. Tapi kamu boleh cari rintangan berkesan. So, ini dululah kita mau cari. Sebab dia ada, cuma kita perlu cari. I ini langsung tiada. Okay, jadi kita kena cari R dulu. Jadi untuk selesaikan soalan B, bacaan ammeter X, cari dulu rintangan berkesan. So berapa? Ada 3 perintang di sini, jadi kita akan tambah 3 lah. Okay, 3 tambah 3 tambah 3, jadi 9 ohm. Okay, lepas tu barulah kita kira I. So, I sama dengan V bahagi R. V berapa tadi? 4.5. Okay, R berapa? 9. Okay, so jawapan 0.5 ampere. Tekan kalkulator. Okay. Siap. Bacaan ammeter. Okay, so bacaan voltmeter B. B, sini saja demo. B punya bacaan voltmeter, okay, macam mana? Okay, voltmeter B. Okay, so sini kan sama jugalah V sama dengan IR. Ting ting V IR. Jadi kita mau cari apa? Voltmeter kan? Jadi cari voltan, tutup voltan, kita dapat I darab R. So, I berapa? Arus. Keseluruhan liter punya arus. Okey, tadi kita cari 0.5. Okey, tadi sebelum ni. Kita sudah cari. So, 0.5 darab dengan rintangan. Rintangan berapa? Untuk ini saja 3. Jadi jawapan 1.5 volt. Okey. So kalau kamu perhatikan, ini pun sama juga kan, 3 ohm, ini pun 3 ohm. Jadi jawapan untuk BCD semuanya sama 1.5 volt. Kecuali kalau dia tukar ini jadi 4 ohm. Okey. Kamu akan tukar sini jadi 4 lah. Kalau di sini dia bagi 5 ohm punya perintang, okey, kamu punya voltmeter D akan berubahlah jawapan dia akan jadi 0.5 darab 5. Begitulah. Okey. So sampai sini sahaja. Kelas seterusnya misalkan buat Google Meet juga, jadi sila beri perhatian kepada link lah. Okey. Sekian dan terima kasih.